yang join. Okay, saya percaya anda semua telah dipilih oleh Allah untuk datang ke training pada hari ini, walaupun kita set training ni last minute tengah malam semalam baru kita set. Tujuan kita punya training ni kita nak bagi latihan khusus kepada semua ejen-ejen macam mana kita nak kekalkan momentum kita dalam bisnes Volt10 ini, walaupun di dalam bulan puasa, walaupun kita berpuasa, walaupun PKP, PKPB, tak boleh buka daerah apa semua tu, macam mana kita nak mengekalkan momentum bisnes kita secara offline dan juga online. Dan kita juga akan selitkan sedikit latihan dan kefahaman kepada ejen-ejen tentang produk, terutama produk baru yang ada masuk, dan juga sedikit latihan tentang commission plan kalau ada yang nak bertanya, nak fahamkan lagi, nak tahu macam mana strategi lagi untuk di waktu kita susah nak pergi ke sana sini sekarang ni, macam mana kita nak kekalkan momentum tu berdasarkan kita punya commission plan. Dan juga kita akan minta mentor Sifu pun akan sharing sikit strategi company dan juga kepentingan manfaat promosi yang disediakan oleh company kepada kita. Sebab kita tengok baru ni company bagi promotion combo yang dapat free vitamin 1 kotak tu, kemudian dah habis promotion tu disambung pula promotion yang baru hari ni, hari terakhir. Jadi apa tujuan company keluarkan promotion ni, dan apa yang dapat promotion ni bantu ejen-ejen supaya mengekalkan momentum kita walaupun kita sedang berpuasa, walaupun kita dalam PKP. Okey, mentor dah ada belum? Dah. Okey, mentor dah ada. Jadi tujuan kita buat ni untuk semua ejen-ejen lah. Dan kita akan minta mentor untuk sharing pasal tadi dalam tempoh dalam 30 minit lebih kurang. Jadi kepada semua ejen-ejen yang online sekarang ni diminta kerjasama untuk silentkan mic masing-masing supaya tak mengganggu kelancaran mentor untuk sampaikan segala ilmu yang sangat-sangat berharga tu. Okay, kita sangat beruntung mentor seorang yang sangat berpengalaman, dan apa saja yang keluar daripada mulut dia tu minta catat dan masuk ke dalam kepala otak masing-masing. Saya sendiri pun setiap kali dengar pun, setiap kali itulah ada benda baru yang saya akan take note apa yang mentor Amri akan cakap. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita menjemput mentor Amri untuk sesi sharing kepada kita. Terima kasih mentor. Teruskan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Selamat tengah hari ya. Okey, syukur alhamdulillah dah. Saya tengok ramai kat sini ada lebih kurang 47 orang. Okey, selamat berpuasa, selamat mengekalkan amalan ibadah puasa, dan semoga sama-sama kita diberikan kesihatan ya. Baik, tajuk yang itu dikongsikan kepada saya oleh Sifu Azri semalam adalah momentum. Pertamanya terima kasih saya ucapkan kepada MC hebat kita okey, Romizal, okey, dan Sifu Azri dan semua sahabat-sahabat saya yang berada di sini lah. Baik, kita cakap pasal momentum. Ada 3 perkara yang dapat mengekalkan momentum kita. Dalam mana-mana perniagaan, dalam mana-mana situasi, sebenarnya jatuh bangun, naik turun, bersemangat, tak bersemangat, itu biasa. Tetapi bagaimana hari ini kita nak mengekalkan momentum, itu luar biasa. Ada 3 perkara orang yang dapat mengekalkan momentum. Anda boleh catat poin ini penting-penting, sangat penting, sebab ada orang tanya saya bagaimana saya mengekalkan momentum. Kadang-kadang jatuh, tak jatuh tapi dapat steady dan sebagainya. Sebab kita memahami 3 perkara penting ni. Baik, tip nombor 1 untuk kekalkan momentum adalah orang-orang yang kita jumpa. Apabila kita berasa down ataupun kita berasa down lah sebagainya. Jadi apa yang kita buat, nombor 1 ni adalah orang-orang yang kita jumpa. Maksudnya kita kena segera berjumpa dengan orang-orang yang patut kita berjumpa untuk naikkan balik aura kita, untuk naikkan balik semangat kita, untuk naikkan balik kekuatan dalaman kita. Okey, sebab kita saling perlu memerlukan. Anda tak boleh jatuh sebab di bawah anda ada ramai. Nombor 1-nya anda tak boleh jatuh. Anda jangan biarkan diri anda jatuh. Sebab nombor 1-nya di belakang anda ada keluarga anda.
Nombor duanya, anda jangan biarkan diri anda jatuh kerana di belakang anda ada ibu bapa anda. Dan yang ketiganya, anda tak boleh jatuh dan jangan biarkan diri anda jatuh kerana di belakang anda adalah rangkaian anda yang sentiasa memerlukan sokongan, kekuatan, semangat daripada anda. So anda tak boleh jatuh. Jadi bila rasa terjatuh, rasa tergugat, rasa lemah, rasa down, cepat-cepat bangkit. Tip yang pertama adalah orang-orang yang kita jumpa. Cepat jumpa balik dengan anda punya sifu, jumpa balik dengan anda punya mentor, jumpa balik dengan anda punya leader, jumpa sesiapa saja yang dapat berkongsi dan memberikan kekuatan kepada diri anda. Jangan down, alamak aku ni dah seminggu dah ni, tak ada closing ni, macam mana ni, asyik sana. Lepas tu down. No. Islam pun tak bagi kita bersikap begitu. Islam tak bagi kita bersikap begitu. Bila kita down saja, cepat balik cari kekuatan ke kat mana. Sebab kita ni ada tanggungjawab. Saya tak faham kadang-kadang ada orang yang membiarkan dirinya dalam keadaan down dan terus hidup beralasan. Biasalah bulan puasa ni, semua orang susah ni. Nampak tak? Berdosanya kita memberi alasan bulan puasa ni sebagai alasan untuk kita tidak membuat perkara yang baik. Sedangkan bulan puasa ni adalah Allah kata bulan rezeki, bulan keampunan, bulan kemesraan, bulan kebahagiaan, bulan kejayaan. Apa saja yang kita buat Allah gandakan. Kalau dulu kita rasa susah nak buat, tapi bulan puasa ni kita akan rasa senang nak buat benda tu. Sebab kekuatan dalam bulan puasa tu sendiri. Jangan jadikan bulan puasa ni satu alasan yang membuatkan kita tidak bertindak. Ingat tadi, perkara nombor satu ialah orang-orang yang kita jumpa. Jadi bila kita down saja, cepat-cepat kita berjumpa dengan orang yang patut kita jumpa. Jangan cari orang yang tak betul, jangan cari orang yang down, jangan cari orang yang negatif. So anda takkan dapat apa-apa faedah daripada tersebut. Jadi konsep mengekalkan momentum ini sangat penting. Contohnya kita sudah berada dalam speed dalam kereta kat highway lah. 180, laju sangat tu. 160. Nanti marah nak sipu lah. Kena sampai. Okey, 120. 120. Kita dah ada kelajuan 120. Dan kita dah nampak destinasi tempat yang kita nak pergi tu. Dan kita dah tahu dah. 120, kalau kita buka GPS, kita dah tahu dah. Lagi 4 jam kita akan sampai ke destinasi tersebut dengan kelajuan yang begitu. Nampak tak? Ini panggil indikator. Jadi kita dah nampak dah. Apa yang kita perlu buat hari ini adalah kekalkan momentum tu. Kalau 120, kekalkan 120 tu. Sebab kita tahu 4 jam saja lagi kita akan sampai ke destinasi yang kita nak tuju. Maksudnya sangat jelas, sangat clear apa yang kita nak buat dan ke mana kita nak pergi. So kekalkan momentum. Tetapi di pertengahan tu kita tak tahu, betul tak? Ada cara, mungkin ada halangan, ada lubang, ada roadblock, ada macam-macam di hadapan tu. So apa pun hari ni ialah bagaimana kita nak mengekalkan momentum. Cabaran tetap ada tuan-tuan. Okay? Cabaran tetap ada, dugaan tetap ada, halangan tetap ada. Dan semua orang diberikan ujian dan dugaan yang berbeza-beza. Jangan cakap, aku bulan puasa ni teruk lah, aku punya network. Jangan cakap kita susah. Sebab kita cakap kita susah, ada lagi orang lain yang lebih susah daripada kita, tetapi mereka tidak mengeluh. Okey, tip nombor 1 untuk kekalkan momentum adalah orang-orang yang kita jumpa. Tip nombor 2-nya adalah buku-buku yang kita baca. Okey, hari ni dah tak pakai buku lah kan, banyaknya online lah. Okey, tapi saya masih lagi gunakan dua-dua. Buku pun saya beli, and then online pun banyak saya baca. Baik, bila kita down, apa yang kita buat tuan-tuan? Nombor satunya ialah kita pergi balik macam mana kita nak chargekan internal kita, dalaman kita. So orang Islam ni kalau dalam barat punya motivasi adalah buku-buku yang kita baca. Tetapi kita sebagai orang Islam ni adalah kita buka Al-Quran tuan-tuan. Jadi kita buka Al-Quran, charge balik. Walaupun kita kata macam aku dapat baca 5 minit pun tak apalah, sibuk sangat ke, penat sangat ke apa, buka saja Quran 5 minit pun tak apa anda baca. Dekat situ anda akan dapat energi. Dekat situ anda akan dapat mukjizat. Dekat situ anda akan dapat kekuatan. Bacalah apa-apa surah saja pun dan ketahui maksud dia sekali. Itu adalah mengekalkan. Kalau 5 kali solat, maknanya kita buka 5 kali baca. 5 kali Quran kita baca. Setiap kali kita solat, kita baca 5 minit pun tak apa. Nanti solat asar kita baca lagi 5 minit. Maghrib kita baca lagi.
Tak apa tuan-tuan, itu adalah untuk mengekalkan momentum kita. Okay, so satu lagi lah buku-buku yang kita baca. So sebagai seorang usahawan, anda tidak boleh menjadi usahawan yang duduk menganga tunggu ilmu, tidak. Anda perlu mencari dan menggali ilmu banyak lagi. Sebab anda sebagai seorang usahawan, sebagai seorang leader, anda mesti mempunyai banyak pengetahuan. Lagi banyak pengetahuan, lagi banyak tindakan anda boleh buat. Lagi banyak ilmu anda dapat, lagi banyak cara anda boleh lakukan. Sebab pengalaman saya sebagai seorang networkers, jaringan saya bermacam-macam tau. Ada yang suka kepada produk ni, ada yang suka macam ni. Jadi kita sebagai seorang leader, kita kena kreatif dan kita kena variasikan cara pengurusan kita. Maksudnya dengan kelompok ini dia suka main V20 contohnya. Jadi kita tak boleh minta dia main produk lain sebab dia memang suka dengan V20. Jadi kita sebagai seorang leader, kita kena rangsang grup yang suka main V20 ni, bagaimanakah cara untuk dia nak lebih menyelah untuk nak berkongsi tentang V20. V20 ni dia jenis kelompok yang vogue lah. Kelompok yang vogue ni market dia berbeza. Jadi yang macam mana nak lead ni, mereka perlukan anda, mereka perlukan leader. So leader kena kreatif lah. Leader kena kreatif bagaimana macam kita nak enhance kan. Baik, satu lagi yang kita cerita pasal combo. Okay, combo yang baru ni adalah combo M lah, macho lah. Combo macho dengan combo L, combo lawa. Jadi kita sebagai seorang leader hari ni, kita kena tahu macam mana kita nak buat positionkan combo M ni dengan combo L. Jadi hari ni, kita cerita hari ni, buku-buku yang kita baca. Jadi kita kena banyak strategi, kena banyak teknik bagaimana hari ni kita nak mengajar. Dan kadang-kadang ada orang yang tunggu, Sifu Azli, apa yang saya kena buat sekarang? Boleh, anda boleh bertanya. Tetapi sebenarnya tindakan tu datang daripada anda. Okay? So, satu lagi adalah, yang kedua ni adalah buku-buku yang kita baca. Tolong buka sikit internet, tolong baca sikit mana-mana rujukan, referral. Contohnya hari ni perniagaan business network marketing ataupun nak buat online marketing. Saya tengok ada satu orang dalam satu perniagaan yang lain. Saya tengok dia konsisten je dia buat dekat online social media dia. Daripada situlah sebenarnya anda sebenarnya menarik perhatian orang. Saya tengok kadang-kadang konten anda dalam social media tak menarik pun. Kan? Cerita angkat barang, hantar barang, angkat barang, hantar barang. Pada peringkat permulaan bagi saya okey. Tetapi kalau dah berterusan dia buat konten yang macam tu, saya rasa a bit monotonous. Monotonous tu maksudnya dia stagnan ataupun membosankan. Jadi konten-konten dalam social media anda, sebab anda mempunyai follower yang ramai. Okay? Jadi kalau kita hantar barang, angkat barang, hantar barang, angkat barang ni, dia once a while okey lah. Dia mesti ada satu stage pergi kepada next level. Mungkin daripada hantar barang, gambar hantar barang, ambil barang dan sebagainya, itu common dah. Dah ramai dah ejen-ejen Volten buat konten yang macam tu. Okay, sama dia ambil video, ambil gambar dan sebagainya. Jadi anda pergi kepada next level. Mungkin kepada gambar coaching online ke, gambar training ke, gambar sharing ke, gambar dengan prospek ke, gambar aktiviti ke. Jadi ini orang akan nampak, wow dia ni lain dah tak ambil barang lagi dah. Dia lebih kepada buat coaching, buat training, buat meeting, buat appointment. So those kind of thing. Lepas tu reward. Reward ni penting tuan-tuan. Hari ni kita tengok jangan nampakkan bisnes ni struggle. Okay? Nampakkan bisnes ni is a simple. Maksudnya benda ni lifestyle. Okay? Lifestyle. Sometimes kita kena balance kan lah. Okay? Nombor 3 ni, untuk nak mengekalkan momentum adalah majlis ilmu yang kita hadiri. Maknanya tuan-tuan, majlis ilmu ni maksudnya program-program ni kita memang kena buat selalu. Okay? Kena buat selalu. Maksudnya sama ada anda nak buat coaching online ke, nak buat training online ke, memang kena buat selalu. Tetapi hari ini bukan untuk belajar semata-mata, untuk kita nak charge dan kita nak kekuatan dan kita nak berjuang balik. Ada orang dia suka datang kelas, semua kelas dia join. Kalau ada kedatangan tu dia memang penuh lah kedatangan dia. Itu bagus lah tu kan, itu ciri-ciri yang bagus lah. Tetapi yang paling bagusnya adalah ilmu yang kita dapat tu kita applykan. Itu yang Allah suka. Okay? Allah lebih suka kalau orang tu dia applykan ilmu yang dia belajar. Lagi cepat lagi bagus. Sebab mentor Amri selalu kata 48 jam.
Sebab apa? Bila dia keluar daripada majlis ilmu tu 48 jam tu aura dia kuat. Jadi terus bertindak, maka ilmu dia akan turun balik. That's why you kena masuk balik kelas, you attend naik balik. So majlis ilmu yang kita hadiri. So sebab itu saya kata, dulu grup ni rajin buat SGP tau. Grup ni rajin buat SGP. Tapi bila masuk bulan puasa ni, tak tahulah mungkin ada lagi ke tak ada SGP tu kan. SGP tu sangat penting. Katakanlah hari ni, anda ada 5 orang je, pakat je 5 orang. Siapa ada kat sini? Saya bacakan lah. Katalah Fatimah ada sini, Halil ada sini, Safari ada, Azmi Haji ni ada, lepas tu Safiah, 5 orang. Cukup 5 orang ni saja, tak apa. Bagi tahu dia malam besok, lepas tarawih, pukul 10.30, jom kita buat SGP. Fatimah bawa seorang, Halil bawa seorang, Habibah ni bawa seorang, Haji ni bawa seorang, Safiah ni bawa seorang. Cukuplah. Maka malam tu, kita dah boleh start buat aktiviti. Nampak tak? Kita nak kongsi ni satu benda yang sangat bagus. Satu orang bawa satu. Habis satu aktiviti. Lepas tu, grup Romizal, grup Romizal pun 5 orang juga. Grup Zawir pun 5 orang juga. Kalau benda ni berlaku berterusan sampai ke 15 hari lagi untuk raya, saya yakin dan percaya semua orang akan dapat rezeki yang berganda-ganda. Benda yang dah mudah, kenapa kita nak susahkan? Kita hari ni kena topang kekuatan orang lain. Ini panggil OPS, Other People's Strength. So sebagai kesimpulannya, sebagai kesimpulan untuk nak kekalkan momentum, saya ulang balik, nombor 1 je ialah orang-orang yang kita jumpa. Nombor 2 ni ialah buku-buku yang kita baca. Dan nombor 3 ni ialah majlis ilmu yang kita hadiri. Baik, saya ada lebih kurang dalam 7 minit lagi. Saya nak kongsikan sedikit dalam masa 15 hari ni. Dalam masa 15 hari ni, sepatutnya anda kena gandakan lagi anda punya usaha. Okey. Sebab kita biasalah mentor 15 hari terakhir ni kita kena tingkatkan ibadah kita. Kerja ni satu ibadah, iaitu anda kena tingkatkan kerja anda, kena tingkatkan ibadah anda. Berniaga ni satu ibadah, berkongsi manfaat ni pun satu ibadah. Jadi kalau kita faham bahawa kita kena double upkan lagi, tinggal 15 hari ni kan. Baik, untuk 15 hari ni, nombor 1 dia saya nak ingatkan kepada diri saya dan juga kepada anda semua, kita kena ingat bahawa tindakan kita hari ni, apa yang kita buat hari ni adalah berbalik kepada diri kita sendiri. Kalau kita malas, kalau kita beralasan, dia akan datang balik kepada diri kita. So hari ni tinggal 15 hari, macam manakah kita cerita pasal raya? Ada orang cakap pasal macam mana nak raya ni, cukup tak duit nak raya ni. Tetapi ada orang fikir macam mana hari ni dia akan berterusan buat lepas raya macam mana. Nampak tak? Ada orang dia fikir sampai raya je. Ada orang dia fikir selepas raya boleh fikir lah. Ada orang fikir lah, raya tak raya dia akan berterusan. Dia shoot saja. Baik. Jadi hari ni saya kena bagi tahulah. Dalam buat business network ni, pengalaman saya dalam bulan puasa lah, rezeki lagi bertambah. Pengalaman saya. Ada orang dulu masuk buat network, bila buat network kan, dia slow gila. Sedangkan bagi saya, bila saya faham tentang bulan rezeki tu, saya gandakan. Jadi apa yang kita kena buat hari ni adalah, kita kena keep on focus. Dan saya pernah ada pengalaman. Masa saya buat network dulu, malam raya pun ada orang call saya nak join. Itu dahsyat tu. Masa tu dah takbir raya tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas takbir raya, orang tu call saya. Ni Cik Amri ke? Ya. Saya nak join bisnes awak. Bang, malam raya bang? Ya, malam raya. Nampak tak? Rezeki ni, ya Allah, saya pun tak faham lah. Itu pengalaman saya. Malam raya, orang nak join. You cuba bayangkan lah. Sebab apa tau? Sebab saya berterusan buat. Orang yang nak join tu, rupanya mungkin dia tunggu kaji dia ke, tunggu decision dia sebelum raya juga dia nak join. Tapi apa tahu, saya buat secara istiqomah. Saya tak pernah berhenti tau. Satu hari memang saya tak lari daripada 8 terbetok saya. 8 terbetok tu maksudnya 8 terbetok termasuk saya bantu saya punya network tau. Sebab tu saya kata, yang membezakan hari ni, kejayaan seseorang tu ialah RM, rajin malas. Jadi hari ni anda rajin insyaAllah, man jada wa jada. Itu janji Allah. Siapa yang berusaha dia bagi. Siapa yang berusaha dia bagi. Siapa yang beralasan memang dia tak bagi. Ada yang Allah kata, dia susahkan kita. Dia tutup pintu rezeki kita. Dia payahkan rezeki kita. Itu yang perlu kita takut tuan. Yang perlu kita takut apabila kita berusaha kita tak dapat.
macam seolah-olah Allah buat tak nampak je kat kita. Itu yang saya takut juga berlaku pada sesiapa tau. Jadi hari ni kita minta betul-betul 15 hari ni kita ambil peluang, kesempatan, kekuatan dalam aura Ramadan ni, tumpang energi Ramadan ni, anda buat sungguh-sungguh. Baik, 15 hari ni, kenapa saya kata anda kena buat betul-betul? Yang pertamanya, anda kena ingat, anda ada tanggungjawab kepada diri anda sendiri, mempunyai tanggungjawab kepada keluarga anda, mempunyai tanggungjawab kepada ibu bapa anda. Jadi hari ini apakah dia sesuatu hadiah yang kita nak berikan kepada orang yang kita sayang? Raya ni apa? Apa hadiah yang kita nak bagi pada mak ayah kita? Apakah dia hadiah yang kita nak bagi pada isteri dan suami kita? Apakah hadiah yang kita nak bagi pada anak-anak kita, pada keluarga kita? Jadi ada sesuatu hadiah sebagai satu penghargaan kepada mereka, kepada orang-orang yang kita sayang ni. Jadi saya syorkan kepada anda, tingkatkan usaha anda untuk bersedekah bulan puasa ni. Okay, kalau nak buat, pergi nak keluar buat table talk tu, pergi bersedekah dulu. Okay, singgah mana-mana sedekah dulu. Itu sangat penting tuan-tuan. Bukan nilai sedekah tu. RM10 ke, RM50 ke, RM100 ke. Allah tak pandang tu. Allah tak pandang nilai tu. Anda letaklah 500 ke, 1000 ke. Nilai-nilai tu Allah yang bagi. Jadi dia tak kisah pun. Tetapi pentingnya adalah keikhlasan kita dalam bersedekah. Salah satu cara nak tarik rezeki ni adalah melalui bersedekah. Jadi saya syorkan anda, sebelum anda keluar pergi buat mana-mana table talk, buat appointment, singgah dulu, letakkan duit, tabung mana-mana, sedekah dulu. Sedekah kerana Allah Ta'ala. Dan bila anda keluar buat kerja, anda tengok urusan rezeki itu sangat-sangat dilancarkan. Okey, nombor satunya adalah anda kena fokus tentang tanggungjawab anda dalam masa 15 hari ni. 15 hari ni all out, tuan-tuan, all out. Dah tak kira lagi dah. Okey, kalau tanya saya lah, buat all out dah. Tak kira dah, tengah hari ni ke, malam ke, petang ke. Saya selalu kata, anda dah tahu tentang kemudahan teknologi. Anda dah mahir tentang teknologi. Kenapa kena gunakan cara yang susah? Keep on sharing saja, sharing. Dan rancakkan anda punya FB. Anda punya konten dekat dalam FB anda. Kena rancakkan tuan-tuan. Okey. Dan yang keduanya adalah, satu, fokus untuk diri sendiri. Yang keduanya adalah fokus untuk bantu bisnes partner anda. Bantu network anda. Ingat tak anda janjikan dia orang ni? Okey, awak join saya, awak join, saya bantu awak, saya bimbing awak, saya guide awak. Tetapi hari ni mungkin orang-orang tu pun dah down. Orang tu dah down, anda kena bangkitkan, bangunkan mereka semula. Buatkan 15 hari ni tuan-tuan. Kita ambil ringkas je lah. 15 hari ni, kalau satu hari, satu basic pun, 15 hari dah pergi 1,500 tau. 1,500 tau. Sekurang-kurangnya ada usaha anda sendiri. Satu hari satu basic. Setkan dalam minda anda. Satu hari satu basic. Dia orang dah start ambil kopi ke, ambil teh ke, ambil susu ke. Dia orang akan keep on repeat. Lepas raya pun dia orang akan repeat lagi. Kopi, teh, susu ni dia orang akan repeat lagi. Nampak tak? Jadi hari ni ajak mereka untuk tukar cara penggunaan kita. Daripada kita minum kopi, kita minum pada kopi yang sihat. Jadi hari ni, 15 hari ni, kalau anda set satu hari, ya Allah Tuhanku, bukakanlah pintu rezeki untuk aku, lancarkanlah urusan rezeki aku, ya Allah setidak-tidaknya berilah aku satu basic satu hari. Jadi anda keluar rumah, lillahi ta'ala, ataupun anda buat online, buat table talk, buka mulut saja, Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani, yafqahu qawli. Itu memang kena sebut tu tuan-tuan. Yang amri tu kena sebut kuat. Kan? Walau amri tu kena sebut kuat sikit lah. Dia ada aura lah sikit lah. Saya charge lagi melawak tuan-tuan. Baik, 15 hari ni kalau semua orang dalam grup ni fokus satu hari satu basic, satu hari satu basic, satu hari satu basic, InsyaAllah tuan-tuan, InsyaAllah Allah beri rezeki tu, Allah gandakan rezeki tu dalam jadi 1,500. Dan sekiranya di bawah anda tu ada 10 orang yang buat macam mana anda syorkan, maknanya hari ni ada 10 orang. Macam ni? Ada, okey. Dia nak berhenti tu. Baik. 10 orang. Dia nak suruh saya berhenti tu. Baik-baik, saya berhenti sekarang. Sekiranya di bawah anda ada 10 orang yang buat apa yang anda buat, anda tengok gandaan dia, grup sale anda akan jadi macam mana. Okey? Jadi itulah saja. Diorang pun dah bagi warning kat saya, musik sana, musik sini. Jadi saya faham lah. Waktu untuk saya berundur. Okey, sekian dulu. Yang baik itu datang daripada Allah SWT. Yang tak baik itu datang daripada khilafan saya sendiri.
Okey, semoga sama-sama berjaya dunia dan akhirat. Selamat berjaya dan selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih mentor. Alhamdulillah. Mentor, terima kasih sebab meluangkan sedikit masa pada kami walaupun dengan notis yang singkat. Segala ilmu yang disampaikan tu harap semua dapat terima dan amalkan apa yang dicakap oleh mentor tu. Jadi ingat 3 perkara untuk kekalkan momentum kita, jumpa orang-orang yang betul, buku-buku yang kita baca dan juga majlis yang kita hadiri. Jadi majlis untuk sekarang ni adalah majlis yang sesuai lah. Memang betul lah. Jadi untuk sesi yang buku kita baca tu, lepas ni kita praktis sendiri dan orang yang kita jumpa memang betul. Macam saya semalam baru jumpa dengan Sifu, wow, dia punya energi lain macam. Kan? Macam tak puasa. Okey. Jadi juga diingatkan oleh mentor tadi ya, beza orang yang berjaya dan gagal adalah RM, bukan Romizal Muhammad, tapi rajin dan malas. Okey, tanpa kita buang masa lagi, sekarang ni kita ke sesi bersama Sifu pula. Okey, Sifu akan teruskan lagi untuk kita punya program momentum. Juga minta kerjasama pada semua untuk fokus. Dan jangan ganggu kelancaran lah. Jangan terbuka mic ke tershare screen ke apa ke ya. Okay, jadi tanpa buang masa, Sifu boleh silakan. Okey, terima kasih Tuan Romizal. Dia kan semenjak balik TTP ni dia lain macam sikit dia punya cakap tu. Kan? Lepas nanti kita nak seorang-seorang nanti lepas ni pula bagi jadi host, buat jadi presenter kat dalam ni. Kita nak tengok seorang-seorang yang bakat. Ramai yang ada bakat terpendam dalam ni. Okey, terima kasih Tuan Romizal dan juga selamat tengah hari semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Pagi. Pagi. Pagi tapi mata kelak je lagi ni kan. Okey. Jadi alhamdulillah dah lama kita tak dapat berjumpa. Semenjak bulan puasa ni pun saya pun sibuk banyak ke outstation kebelakangan ni. Dan juga kita pun nak berjumpa dalam bulan puasa ni banyak yang terlalu banyak kekangan masa kan. Nak balik nak masak lah, ya tak? Betul lah nak ini, tapi oleh kerana alhamdulillah hari ni kita dalam keadaan orang kata norma baru dengan keadaan zaman moden ni dah tak susah. Tak boleh keluar tak apa, kita boleh jumpa online. Jadi macam apa yang mentor cakap tadi, alhamdulillah lah apa banyak ilmu yang tadi mentor dah sampaikan. So antara perkara yang penting yang kita nak kena kekalkan momentum kita tadi seperti yang saya nampak adalah orang-orang yang kita jumpa. Itu memang sangat betul. Bila kita dah lama kata dah sejuk rasa ni kan, nak jumpalah kawan siapa yang orang yang bawa kita ataupun leader-leader ataupun mentor kita. Contoh nak jumpa mentor Amri sendiri ke, kalau siapa yang mentor dia Zawi, carilah Zawi. Kalau awet-awet tu nak cari Zawi, carilah Zawi. Dia belum kahwin lagi tak apa. Kan? Jangan cari Tuan Khalil, susah nanti. Okey, jadi pada tengah hari ni saya nak sharing sikit tentang tentang macam mana kita nak handle rejection. Hari ni ramai juga orang tanyakan macam mana kita nak buat kalau orang asyik duk reject kan. Saya ada beberapa benda yang kita nak sharing kat sini, iaitu tentang handling rejection. Boleh? Boleh ke boleh? Boleh, silakan. Boleh. Nampak tak? Nampak. Okey. Ini adalah beberapa perkara yang saya dapat mengenai tentang macam mana kita nak menangani setiap rejection itu. Hari ni kita ramai jumpa orang kan. Bila kita jumpa orang macam-macam alasan orang bagi. So hari ni saya ada sediakan nak share beberapa perkara macam mana
yang kita, benda-benda yang selalu kita jumpa dengan kita punya prospek bila kita bercerita tentang kita punya bisnes, macam mana bila dia reject. So ini adalah beberapa jawapan yang boleh kita gunakan insya-Allah supaya dapat membantu anda bila kita berjumpa dengan orang di luar sana. Okay? Alright, yang pertama. Yang paling banyak sekali kita jumpa selalunya dia kata apa? Nak fikir dulu. Tahu tak? Asal kita dah cerita-cerita, kita dah penat dah kita bercerita 1 jam, 1 jam setengah ni kan. Lepas tu last kata tak apalah aku fikir dulu kata dia kan. So maksudnya dekat sini, bila orang bercakap je macam tu, kita kena tahu macam mana kita nak jawab balik. Jangan terus kita terus mengalah. Okeylah tak apalah aku tunggu, jangan. Apa benda macam ini kita kena tunjukkan benda ni yang betul-betul yang apa yang kita bawa ni adalah sesuatu yang betul-betul bermakna tau. Kita kena tunjukkan apa yang kita bawa ni, produk yang kita bawa ni adalah sesuatu yang kalau dia tak ambil dia memang rugi. Jadi kita kena secara tak langsungnya macam kita push jugalah, bukanlah push yang betul-betul beria sangat, tetapi jangan kita buat secara tak langsung. Okey. Antara jawapan yang pertama yang kita boleh buat, kita tanya, maksudnya kalau bila dia cakap dengan kita, aku nak fikir dululah. Bila kita cakap macam tu, kita jawab balik. Maksudnya kat sini kau mesti ada jawab, ada soalan kau nak tanya lagi. Oleh kerana aku ada kasi, baik kau tanya sekarang. Pasal bila dia kata dia nak bertanya, nak fikir dulu, maksudnya adalah benda dia nak tanya kan. Jadi kita tanya dia balik. Kau ada nak tanya apa-apa lagi tak? Aku ada kat sini, baik kau tanya sekarang terus kan. Jadi itu adalah jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua, kita boleh bagi kat dia, daripada kau berfikir, baik kau tahu. Apa lagi yang kau nak tahu yang aku boleh bantu kau, anda ataupun kita panggillah Zawi untuk buat keputusan sekarang. Macam tu kan. Jadi daripada kau berfikir, baik kau tahu sekarang. Itu dia punya jawapan dia. Boleh kalau boleh tulis. Okey. Okey, jawapan yang ketiga, if I could show you how to try the product without obligation or contract, would you? Maksudnya, boleh tak aku tunjukkan kau tentang produk ni, macam mana kau boleh makan tanpa apa-apa obligation ataupun kontrak? Boleh tak? Nak tak? Macam ini mungkin kita tak perlulah. Yang nombor 3 ni mungkin tak berapa sesuai dengan kita punya produk. Okey. Nombor 4, what are the top 3 concern or question? Okey. Tanya dia balik. Apakah 3 soalan yang kau sangat risaukan yang boleh menentukan sama ada kau bersama atau kau join ataupun tidak dengan syarikat Voten. So, yang jawapan yang keempat ni, apakah soalan atau apakah kerisauan, 3 kerisauan ataupun soalan yang kau boleh tentukan sama ada kau nak join ataupun tidak. Okey. Dapat Okey, itu yang pertama dia kata tadi, aku nak fikir dulu. Alright. Yang kedua, dia kata saya tak ada masa. Itu biasa juga kan. Bila kita dah cerita tak ada masa lah nak buat kata dia benda bisnes ni, nak cari orang kata dia kan. Okey. Jawapan dia senang je. Kita cakap dengan dia, kau tak perlu masa. You don't need time. Anda tidak perlukan masa. Saya ada masa. Saya ada orangnya. Kita boleh leverage kita punya time, kita buat bersama-sama. Kan. Okay. Yang kedua jawapan dia, okay. Bila dia kata dia tak ada masa, jawapan kita, itulah sebabnya kita, that's why I contact you with this business to help free up your time. Maksudnya kat sini, sebab itulah kenapa saya berjumpa atau berhubung dengan anda untuk membantu anda memberikan anda masa yang lebih banyak. Sebab apa? Dengan bisnes ini anda boleh dapat masa yang lebih banyak, dan bisnes ini juga adalah bisnes yang kata yang boleh dilakukan di mana-mana sahaja. Okey. Yang ketiga, bila dia tanya, saya tidak ada masa. Okey. Sebab itulah inilah perkara yang terbaik yang you boleh buat sebagai part time sewaktu anda punya masa lapang, ataupun di waktu spare time anda. Okey, ini ada 3 jawapan yang anda mungkin boleh gunakan jikalau anda jumpa dengan orang yang prospek yang berkata begini pada anda semua. Okey. Dia akan cakap yang ketiga, orang atas je dapat duit banyak kata dia. Kan? Orang yang masuk awal je dapat duit banyak. Okey. Bila orang cakap macam tu, jawapan dia adalah
itu adalah seperti orang yang bekerja makan gaji. Tetapi dekat dalam bisnes ni tak macam tu kan. Contoh macam si Fuad Azli, walaupun dia adalah antara orang yang pertama, tetapi dia tidak menduduki tangga pertama pendapatan kan. Kalau katalah nak tengok orang yang dapat top people je yang make money, ataupun orang yang masuk dulu je, ataupun orang yang besar je yang dapat duit, itu adalah kerja makan gaji, bukan dalam bisnes ini. Okay. Lepas tu, this business pays you what you're worth. Often people get paid more than their leaders at the top. I can show you example of proof. Nampak tak? Ini macam saya cakap tadi. Perniagaan ini membayar apa yang anda lakukan. Okay. Perniagaan ini juga membayar, often people get paid. Okay. Seperti contoh, si Fuad Azli yang walaupun duduk di tangga pertama, walaupun antara orang yang pertama, tetapi hari ini ramai leader-leader di bawah beliau yang telah pun melebihi income setiap bulan daripada si Fuad Azli. Itu adalah antara macam mana kita punya jawapan. Right? If I can show you how you can make as much money as people at the top or even more, would you take a look at it? Maksudnya kat sini, kalau saya boleh tunjukkan anda macam mana anda boleh buat duit dekat sini melebihi daripada apa yang orang yang dah duduk di tangga pertama tu nak tak ada tengok. Kan? Macam tu. So sebab apa kat sini kita memang ada banyak peluang-peluang ataupun kita ada banyak strategi-strategi yang kita boleh tunjukkan kepada kita punya prospek macam mana mereka boleh generate income melebihi daripada mereka-mereka yang telah mendapat income ataupun mereka yang telah menduduki top 10 ataupun top 5 ke top 3 ke. Okay. Alright. Yang keempat, selalunya jawapan yang dia berikan adalah dia kata dia ada kerja. I have a job. Okay. Bila dikatakan dia memberi alasan I have a job, okay, antara jawapan yang boleh kita berikan adalah yang pertama, people have life insurance, car insurance, health insurance. Do you have income insurance? Kan? Bila dia kata dia ada kerja, tak apa, kerja tu teruskan. Tetapi hari ini, semua benda kita kena ada insurans. Kita ada life insurance, ada insurans kereta, ada insurans kesihatan. Tetapi adakah anda hari ini dah ada insurans untuk pendapatan? Macam mana dikatakan insurans pendapatan? Inilah bisnes yang kita bawa hari ini. Alright? Nampak tak? Ini semua jawapan yang cantik-cantik lah. Yang kalau kita cerita kat orang, insyaAllah kita memang senang closing. Okay. Yang kedua, if you have a job, you can be fired. When your job stops, your income stops. Let me show you what it takes to take the first level of residual income. Nampak? Bila anda bekerja, anda boleh dibuang kerja. Kalau anda punya kerja, if your job stops your income, when your job stops your income, and let me show you what it takes to get the first level of residual income. Maksudnya kat sini, bila orang yang bekerja ni, anda bekerja hari ini, bila-bila masa anda boleh kehilangan kerja, kehilangan income. Boleh tak saya tunjukkan anda macam mana anda boleh mendapat income yang berterusan di dalam bisnes ini? Okay. Yang ketiga, statistics show that over 50% of family would survive a financial crisis if there was an extra RM2,000 that came in each household. Okay, 2,000 je. Okay, nampak tak? Statistik menunjukkan lebih 50% keluarga akan survive, boleh survive dari financial crisis ataupun krisis keuangan jikalau mereka ada ekstra RM2,000 sebulan dalam setiap rumah. Nampak tak? Maksudnya hanya dengan RM2,000 ekstra sebulan mereka boleh survive di dalam financial crisis. Bila? Inilah waktu sesuai sekali. Nampak tak? Hari ini kalau kita tengok, inilah waktu yang paling sesuai kerana sekarang ni kita dilanda zaman pandemik COVID-19. Yang mana di zaman pandemik COVID-19 ni tuan-tuan dan perempuan memang telah banyak menjejaskan ramai isi rumah. Bukan katanya seorang dua, satu dunia sebenarnya. Jadinya, statistik menunjukkan 50% family would survive. Maksudnya
50% keluarga boleh survive ni, apa maksud Melayu? Okay, survive dalam keadaan ini hanya dengan ekstra sebulan RM2,000. So dekat sinilah yang kita nak tunjukkan bahawa dalam syarikat Bautan ni ia boleh membantu anda sekurang-kurangnya RM2,000 sebulan. Kan? Okay. Yang keempat, you should keep working but will a part-time income of RM2,000 improve your monthly finance? Kan? Jadi kat sini kalau dia kata dia ada kerja, tak apa. Kata dia kalau you kerja terus. Kan? Tapi kalau katalah anda ada extra income RM2,000 sebulan, adakah ia akan membantu anda punya income ataupun anda monthly perbelanjaan bulanan anda? Kan? Bila dia kata dia ada kerja, kita cakap dengan dia. Kalau katalah gaji dia, kita tahu gaji dia sebulan RM10,000, kita jangan cakap tambahan RM2,000, cakaplah tambahan RM10,000 ke RM5,000 ke lebih daripada gaji dia lah. Kan? Jadi supaya benda tu akan menarik minat orang yang kita jumpa tadi. Alright. Yang kelima, I hate people. Dia tak suka orang, kata dia kan. The best thing of this business, you can choose who you want to do business with. You just have to do with people you like. No need to work with people you don't like. Betul tak? Maksudnya dekat dalam bisnes ni, kita boleh pilih, anda boleh pilih dengan siapa anda nak buat bisnes ini. Sebab apa? Kita yang jumpa orang tu, kita yang pilih prospek kita. Kalau katalah kita tak suka seseorang itu, tak payah jumpa orang itu. Tak perlu kata bekerja dengan orang yang kita tak suka. Okay. Jawapan yang kedua adalah, I love people and can help you with initial presentation. We can work together as a team to help you. Jadi maksudnya kat sini siapa? You tak suka orang, saya suka orang. Kita boleh tolong orang yang anda, mana-mana yang orang anda nak saya jumpa. Maksudnya kat sini, ataupun kadang-kadang orang cakap, saya tak reti nak cari orang. Dia kata nak cari orang. Bila cerita pasal nak cari orang ni, seperti mana biasa kita dengar orang cakap apa, kita punya kerja bukan mencari orang. Yang kerja cari orang ni siapa? Orang yang hilang. Polis lah. Kita mencari orang hilang tu polis. Sebab kita tak cari orang hilang. Kita hari ni kita nak berjumpa, kita nak berkongsi dengan mereka yang nak membuat pendapatan. Kita nak berjumpa ataupun kita nak berkongsi dengan mereka yang nak improve dia punya kesihatan. Ataupun mereka yang ada masalah kesihatan. Jadi itu yang kita berjumpa. Bukan katalah kita hari ni kita nak cari orang, ajak orang masuk ni, tak ada. Kita nak membantu mereka lebih ramai lagi kat luar sana. Bila kita gunakan perkataan membantu, kita punya kata presentation tu akan lebih cantik. Orang dengar pun lebih, dia punya daripada segi psikologi dia lain. Ya. Okey. Jawapan yang ke-6 ataupun soalan yang ke-6 yang banyak biasa kita jumpa adalah, I know someone who lost money doing business like this. Saya kenal ramai orang, kawan yang hilang duit buat bisnes macam ni. Ramai kan juga orang cakap macam ni kan. Tetapi mereka silap sebab apa? Itu selalunya bisnes-bisnes yang macam tu selalu adalah bisnes money game. Itu banyak bisnes yang memang yang bukan yang betul lah. Okay. Okay. Bila orang cakap macam ni, jawapan dia yang kita boleh cakap adalah, tell me how. Iaitu usually they will tell you, but you will know why, then you can explain the reason they probably lost money. Bila dia cakap macam ni, kita tanya dia macam mana, kau ceritakan macam mana kan. Biasa bila dia bercerita kawan dia yang macam mana dia hilang duit buat bisnes sebelum ni, so kita dah tahulah macam mana nak jawab. Kalau dia kata dia masuk benda-benda yang macam money game ke apa ke, so kita tahulah macam mana nak jawab. Kan. Kalau katalah macam dia masuk kawan dia buat produk. Kalau dia tak buat benda ni macam ini, orang ni kadang-kadang dia hanya memberi alasan tetapi dia tak tahu apa yang dia cakap. Katalah contoh, dia kata, alah kawan aku dah pernah buatlah bisnes macam ini juga, jual-jual produk yang tapi tak jadi. Kan kata dia kan. Okey. Cuba kau ceritakan macam mana. Bila dia ceritakan, kadang-kadang apa yang dia ceritakan tu sebenarnya dia sendiri pun tidak faham apa yang dia cerita. Sebab di dalam konsep bisnes ni, apa yang orang tak faham adalah bisnes macam inilah. Banyak orang yang menjanjikan bulan dan bintang lah. Kan? Bila kita ada setengah ejen ataupun setengah orang yang bila dia nak bercerita dengan prospek, dia akan cerita bahawa
Bisnes ni boleh buat duit dalam duduk diam-diam pun boleh buat duit. Tak perlu cari orang, tak perlu modal banyak-banyak kan. So benda-benda macam inilah orang yang banyak orang terpedaya dan akhirnya orang tak boleh buat. Sebab apa? Dia telah menjanjikan sesuatu yang tidak mungkin. Mana mungkin kalau kita buat bisnes, tak buat kerja tetapi dapat duit. Kalau betul dapat, kalau kita buat, kalau benda yang macam tu semua adalah money game. Sebab tu kita kena tahu kenapa orang-orang ni semua dia rugi ataupun dia kena tipu. Kerana mereka tidak berfikir dengan secara rasional. Okay. Yang kedua, I assure you this is not an investment business. You only buy product that benefit you for consumption. Saya jamin ini bukan perniagaan investment. Ini adalah perniagaan produk yang akan memberi manfaat dan juga untuk anda dan keluarga anda. Okay. Yang ketiga, if I can show you how you can earn money by just consuming our goods, product and sharing with your friends and family, would you let me show you? Jikalau saya boleh tunjukkan kepada anda bahawa bisnes anda boleh dapat duit dengan bisnes ini hanya dengan mengambil produk ini sebagai anda punya, mengamalkan produk ini dan berkongsi kepada kawan-kawan dan rakan anda, nak tak saya tunjukkan? Kan? Alright. So, these are dia punya jawapan-jawapan yang anda boleh gunakan. Okay. Seterusnya, I don't have the money. Saya tak ada duit. Itu pun biasa kan. Ada orang cakap lagi best. Kau dulu kanlah modalkan aku dulu boleh. Right. Kalau orang yang cakap kau modalkan aku dulu, tak apalah. Aku cari orang lain je lah. Tak payahlah nak buang masa. Okay. Tapi tak ada. Sebenarnya itu semua orang nak menduga kita. Sebab tu ada jawapan-jawapan dia. Bila dia kata I don't have the money, okay, sebab tu jawapan dia adalah yang pertama kita cakap apa? That's why this business is really suitable for people like you and you can help me to help you to solve your financial issue. Okay. Sebab itulah inilah perniagaan yang sesuai untuk orang yang macam anda yang tak ada duit dan saya boleh bantu anda untuk menyelesaikan masalah keuangan anda. Okay. If I can specifically show you how to get your money back in 1 or 2 weeks, would it make a difference? Okay. Kalau saya boleh tunjukkan anda, kalau dia katakan, hari ni dia cakap, saya tak ada duit dah, kata dia. Tak apa, hari ni kalau aku boleh tunjukkan, if I can show you, anda boleh dapat balik duit anda dalam masa 1 ataupun 2 minggu, nak tak? Adakah ia akan memberikan perbezaan? Okay. Nak tak saya tunjukkan macam mana benda ni sebenarnya kalau anda tak ada, ia boleh anda boleh dapat balik duit anda dalam 1 ataupun 2 minggu saja. Right. Okay, jawapan yang ketiga, if I could show you how to get the money, would you let me? Lepas tu dia kata, kalau katalah saya boleh tunjukkan anda bagaimana anda boleh dapat duit yang anda tak ada tu, nak tak aku tunjukkan? Boleh tak saya tunjukkan kepada anda? Itu kalau katalah formal lah. Okay. Yang ke-8, I don't like to sell. Good, me neither. That's why we don't sell, we consume and share. Okay, bila dia kata, saya tak suka nak menjual. Bagus. Saya pun tak suka menjual. Sebab itulah kita tak menjual. Kita hanya makan, amalkan dan kita berkongsi. Itu je. Betul tak? So konsep kita dekat sini, kalau katalah siapa yang tak suka menjual, kita boleh makan sendiri ataupun amalkan sendiri dan kita share je kebaikan tu dengan orang-orang di sekeliling kita. Itu saja pun dah mencukupi. Okay. I don't like to sell either. We just let them know the product exists then let them make their own decision. Saya sendiri pun tak suka menjual. Kita cuma bagi tahu dekat orang bahawa produk ni ada dan biar mereka sendiri yang akan membuat keputusan. Sebab apa hari ni seperti mana kita tengok, produk Halia Hitam kita memang telah pun viral. Jadi kita nak lebih ramai lagi orang tahu bahawa hari ini anda pun ada produk ini. So tak perlu kita nak bercerita dengan orang, nak meyakinkan orang. Sedangkan produk ini ramai orang dah tahu. So selagi mereka tahu anda ada produk ini, so orang akan mencari anda untuk mendapatkan produk ini daripada anda. Itu antara jawapan yang anda boleh ceritakan kalau mereka kata mereka tak suka menjual. Okay, if you don't like to sell, you are the right place. Here we shop and share only. So kita punya motto hari ni, shop, share and earn. Kan?
If you don't like to sell, kalau anda tak suka menjual, kita kat sini memang betul lah. Kita memang shop, share and earn. Okay. Is this a pyramid scheme? Scam? Okay. Soalan yang selalu banyak kita jumpa, jawapan yang kita jumpa, soalan yang kita jumpa adalah dia katanya, adakah company pyramid? Okay. So, pyramid when money is exchanging hands and there is no product or service. Our product is black ginger. Kan? So, sistem pyramid adalah bila kita adalah satu sistem duit yang bertukar tangan. Dia tidak ada produk dan tidak ada perkhidmatan. Tetapi kita di sini di dalam syarikat bawatan adalah kita menjual produk yang berasaskan halia hitam. Itu. So kita dah boleh bagi jawapan yang macam ini bila orang tanya kita. Okay, here you don't invest but buy your own consumption only. Di sini anda tidak melabur. Maksudnya anda hari ini memberi package untuk produk dan produk yang anda dapat adalah untuk kegunaan sendiri sahaja. Okay. In pyramid scam, you cannot earn more than your introducer, but here you can pay according to your effort. Share proof. Dalam pyramid scam, anda tidak akan boleh dapat membuat pendapatan lebih daripada orang yang membawa anda ataupun leader-leader anda. Tetapi dekat sini anda akan dibayar mengikut kerja anda ataupun mengikut apa yang anda telah lakukan. Okey. Yang ke-10. There's too much competition. Terlalu banyak competition. Terlalu banyak persaingan. We have been in business around 3 years. Our product is so unique with high continuous demands. Okay. Bila orang kata sekarang ni dah banyak sangat lah orang yang buat dah banyak persaingan. Okay. Jawapan yang kita boleh gunakan, kita dah bersama dalam bisnes ni lebih daripada 3 tahun. Produk kita sangat unik dan kita punya produk adalah produk yang sangat repeated sale ataupun sangat mempunyai demand yang sangat tinggi. Sebab hari ini seperti mana yang kita tahu, produk kesihatan orang sangat-sangat perlukan. Hari ini kita berada dalam sambar pandemik, ramai orang perlukan produk kesihatan. Okay, yang kedua, we are the market leader for this product, so there is no competition, only followers. Ya, betul. So, yang ini kita kena tahu, iaitu di dalam Malaysia ni ataupun dalam dunia lah senang cakap hari ni kan, syarikat Volten adalah syarikat yang meneraju kita, ataupun yang membuat benchmark tentang produk halia hitam ni. Ya. Sebab kita adalah market leader. So kalau dalam tsunami tu kita adalah gelombang yang pertama. Jadi yang belakang-belakang ni, yang lain-lain ni semua competitors ni adalah follower. Setiap gelombang yang besar tu akan ada DP ripple ataupun dipanggil gelombang-gelombang yang kecil. Yang lain-lain tu hanya gelombang-gelombang kecil saja. Tetapi kita lah syarikat Volten ni yang betul-betul memperkenalkan syarikat produk halia hitam ni ke seluruh Malaysia dan malah juga di seluruh dunia akan datang. Ya. Jadi inilah yang kita nak. Ya. Kita bukan follower tetapi kita lah market leader. Jadi so bila ini jawapan yang kita bagi, insyaAllah orang akan dengar, orang akan lebih confident. Okay, competition is good when you have a unique product. Let me show you our product. Okay, persaingan memang bagus tetapi kita punya produk ni lebih unik kerana kita punya ekstrak kita adalah ekstrak yang terbaik. Seperti mana yang anda baru-baru ni, kalau siapa yang dah dengar Jenny cakap, kita punya halia hitam yang membezakan dengan halia hitam yang ada di luar sana adalah halia hitam Volten, kita punya ekstrak adalah ekstrak daripada dipanggil super extraction. Super extraction ni sebab apa? Sebab tu kita punya kandungan bahan aktif yang kita ada adalah 2.27. Kalau yang kat luar sana, kenapa dia punya bahan aktif dia hanya 1% ataupun 1.5%? Kerana dia punya ekstrak dia tak sama, kualiti dia tak sama. Teknologi tak sama. Kita menggunakan teknologi super extraction yang betul-betul yang dapat mengekstrak dua bahan aktif ni yang sangat tinggi. Okay, itulah yang membuatkan kita punya produk ini sangat unik dan tidak sama dengan produk-produk yang ada di luar sana. Okay, yang seterusnya, I can find your product cheaper online. Ini satu lagi. Kan? Banyak orang cakap bila kita nak jual produk, kata dia kat Lazada, Shopee lagi murah, kata dia kan. Okay.
Yes, you can find it cheaper, but I'm sure you don't want to gamble your health on products sold by irresponsible people without any assurance, safety or fake product. So, ini jawapan dia senang. Kalau katalah orang cakap, kenapa jual dekat Shopee lagi murah, kenapa jual kat Lazada lagi murah? Okay. Ya, betul. Anda boleh beli dengan lebih murah dekat Shopee ataupun Lazada. Tetapi, saya pasti anda sendiri pun tak nak memperjudikan anda punya kesihatan pada produk yang dijual oleh mereka yang tidak bertanggungjawab tanpa apa-apa jaminan keselamatan ataupun sama ada produk itu adalah produk yang asli. Kan. So, itu adalah salah satu jawapan dia. Ya. Ini jawapan dia yang anda boleh sampaikan, boleh cerita kat orang yang dekat luar sana bila dia kata kenapa produk dekat luar jual lagi murah. Yalah memang yang kat luar tu lagi murah, tapi boleh tak anda bagi tahu kat sana, kat saya, sama ada produk tu adalah jaminan, ada jaminan tak produk tu selamat ataupun produk tu adakah produk tu betul-betul produk yang asli. Ya. So, adakah anda nak memperjudikan kesihatan anda membeli produk yang lebih murah macam tu? Jadi hari ini kita punya produk memang dah viral. Memang dah ramai orang nak keluarkan kerana ramai orang nak perlukan. Jadi tak mustahil hari ini dah banyak orang yang cuba mengeluarkan produk-produk yang tipu. Mungkin dia guna botol kita yang lama tu, dia masukkan apa-apa dalam tu, dia jual murah. Kan? So kita kena bagi. Okey. Ada lagi. Okey. Jadi kita kena bagi tahu kat orang kenapa dia tak boleh kenapa anda tidak sepatutnya beli di dalam Shopee atau Lazada kerana tidak ada jaminan langsung. Tidak ada jaminan kesihatan, tidak ada jaminan keselamatan, tidak ada jaminan sama ada produk itu produk yang asli ataupun palsu. Ya. Okey. Yang kedua, we provide service, we coach and we are responsible as an agent and company. Kita menyediakan perkhidmatan, kita membantu dan juga kita bertanggungjawab sebagai agent dan company. Ya. Jadi kalau katalah anda beli di luar sana yang lebih murah, tidak ada jaminan, anda tidak akan dilayan ataupun tidak ada servis. Ya. Tetapi dekat sini kita boleh servis anda, kita akan coach anda ataupun boleh mengajar anda dan juga kita adalah agent yang bertanggungjawab dan juga mempunyai company yang bertanggungjawab. Okey. Yang ketiga, online cheap product might not be genuine. Okay, don't risk by buying from unknown people. Okay. Hari ni kalau anda pergi beli dekat luar sana, dekat dalam Shopee dan Lazada, anda tak kenal anda beli dengan siapa. So, janganlah anda ambil risiko membeli dengan produk yang produk yang daripada bukan yang anda kenali. Kalau anda beli dengan saya, anda kenal saya. Kalau produk ni tipu ke apa ke, anda kenal saya, mana nak cari saya. Tetapi kalau anda beli dekat Shopee dan Lazada, anda tak kenal dengan siapa. Okay? Mungkin produk yang anda beli tu kemungkinan besarnya adalah produk tipu ataupun produk yang bukan original. Okay? Jangan risikokan diri anda. Okay, so itu adalah jawapan-jawapan yang anda boleh bagi tahu bila orang tanya kenapa dekat sana lebih murah lagi. Okay. I have to ask my wife or husband. Ini pun selalu banyak orang cakap, aku nak tanya bini aku dululah. Tunggu nak tanya, nanti saya tanya suami dululah. Yang ada nanti tanya girlfriend dululah, nanti tanya boyfriend dululah. Okay. Jadi jawapan dia adalah yang pertama, yes, that's a wise decision as this business is best done by both of you and I understand the need to respect our spouse decision, but let me do the presentation or explanation for you. Let me again. Okay. Bila dia kata macam itu, okay, bagus. Kerana bisnes ini adalah bisnes yang paling bagus sekali bila dilakukan bersama-sama ataupun bersama dengan anda punya pasangan. Okay. Dan saya sangat menghormati keputusan anda untuk memberitahu ataupun untuk bercerita pada anda punya pasangan. Tetapi biar saya yang bercerita dengan dia. Alright, kita akan jumpa lagi nanti. Lepas ni kita jumpa lagi bersama dengan pasangan anda. Alright, maksudnya kat sini, okay, bila kita berjumpa dengan kawan kita, contoh kalau kawan kita tu lelaki lah, kita lelaki sama lelaki lah. Lelaki perempuan susah pula ni. Okay, kita berjumpa dengan kawan kita lelaki juga, kawan sekolah ke kan.
kita dah cerita kan, tak apalah nanti aku balik dulu, aku nak tanya dulu orang rumah aku, kata dia kan. Dia nak buat tak? Okay, tak apa. Kita cakap dengan dia, alright. Benda bisnes ni memang paling bagus sekali memang dilakukan bersama suami isteri. Kalau kau tengok kat dalam kita punya top 10 tu, kebanyakan mereka semua buat suami isteri. Dan suami isteri pun ada juga. Kan? Jadi memang betul. Kalau katalah nak berjaya lebih mudah kalau anda buat bisnes ni bersama dengan pasangan anda. So, jadi jangan dengan itu boleh tak kita jumpa lagi sekali, anda bawa anda berpasangan, saya ceritakan sekali lagi bersama depan pasangan anda. Sebab apa, kalau kita biarkan dia cerita sendiri memang takkan jadi. Biar kita yang bercerita. Maksudnya kita jumpa sekali lagi dengan dia bersama dengan pasangan dia. Okay, what do you think your spouse concern will be about you doing the business? Buying the product will be, or buying the product will be. Okay, apakah yang membuatkan anda rasa pasangan anda punya concern ataupun dia punya concern about you doing the business? Okay, apakah yang anda rasa pasangan anda punya concern untuk menentukan sama ada dia nak buat bisnes ni ataupun nak beli produk ni? Kan? Apakah yang dia punya kerisauan dia? Kan? Sama ada dia nak membeli produk ni ataupun nak buat bisnes ni. Kita tanya dia balik. Jadi boleh kita to try this to show husband and wife together at the first time. Okay, untuk mengelakkan ni lebih baik, untuk mengelakkan orang yang bagi jawapan macam ini, lebih baik kita bila jumpa orang tu, biarlah dia terus berjumpa dengan suami isteri terus. Baik, lagi senang kita nak bercerita. Unless kalau kita tahu seseorang yang kita jumpa tu, kalau dia lelaki memang male alpha lah, ataupun kalau dia perempuan memang dia decision, memang dia boleh buat ni tanpa suami dia, tak apa. Tapi kalau kita tahu dia memang selalu buat bersama-sama, so kita paling bagus sekali bila kita berjumpa prospek yang macam ini, jumpalah dengan bersama pasangan mereka. Alright. Nombor 12. What level are you? How much are you making? Good question. My goal is to make RM 1 million by the end of the month. And you know my leader is making 2 million a month and our top income earner make 10 million a month. Macam tu. Okay. So, kat sini maksudnya tadi macam mentor cakap tadi, apa dia panggil? Other people strength Other people strength, OPS. Kita menggunakan kekuatan orang lain. Okay. Bila dia tanya kita kan, berapa banyak dah anda punya income sekarang? Ataupun kau dah level mana dah? What is your level? Kata dia kan, how much are you making? Berapa anda punya pendapatan sebulan? Bagus buat soalan ni. Sekarang ni saya punya saya punya goal ataupun saya punya target saya adalah untuk mendapat pendapatan pada bulan ini lebih kurang dalam 10,000. Dan anda tahu tak, saya punya leader sekarang ni, Tuan Khalil sekarang ni dia punya income sebulan hari ni dah dekat 20,000 sebulan, dan our top income earner hari ni sebulan adalah 500,000 sebulan. Okay. So kita pinjam dia punya kekuatan, kita punya leader-leader kita. Yang itu jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua, I am on track to make 10,000 a month by the end of the month so far. Okay. Saya di dalam landasan yang betul untuk mendapat pendapatan sebulan 10,000 setakat ini. Nampak tak? So mungkin kita belum capai lagi, tetapi kita cuma jawapan kita, saya sekarang ni dah di dalam landasan yang betul untuk mendapat pendapatan 10,000 sebulan contoh. Kalau katalah kita target 10,000 sebulan ke 20,000 sebulan ke, kita cakap dengan jawapan kita, saya dalam landasan yang betul untuk nak dapat target dalam sebulan 20,000 bulan ni. Okay. Yang ketiga, I just started but with my leader's help, my goal is 10,000 for the month. Saya baru bermula. Tetapi dengan bantuan leader saya punya target bulan ni adalah sebulan 10,000. Okay. So kalau ini terutamanya bagi mereka yang masih baru, bagi mereka yang belum ada pendapatan. So boleh gunakan jawapan-jawapan ini supaya anda tahu macam mana nak menjawab bila prospek anda betul bertanya pada anda. Okay, yang ke-12, I don't know anybody. Saya tak kenal orang. Banyak juga orang cakap kan, saya tak kenal orang ataupun saya tak kenal sesiapa. Okay, we are alike. I thought I don't know anybody too when I started. So I start with my family and friends first. Okay, kita ni sama. Saya pun rasa dulu saya tak ada kenal orang. Tapi bila saya bermula dengan dalam keluarga dan juga kawan-kawan je dulu.
So maksudnya kat sini kita pun tunjukkan kat dia bila orang cakap dia tak kenal orang kan, tak tahu siapa nak cari orang. Okey, cakap dengan orang kita bukan duduk dalam hutan. Kan? Okey, kita sama. Saya pun tak kenal orang juga sesiapa dulu, tetapi bila I start dulu, saya start bersama dengan keluarga dan juga kawan-kawan je dulu. Itu jawapan yang pertama yang kita boleh gunakan. Jawapan yang kedua adalah, if I could show you how to easily meet people, more people, would you be open to learn? Kalau saya boleh tunjukkan anda macam mana mudahnya nak berjumpa dengan orang, anda nak tak belajar? Anda cakap anda terbuka untuk belajar? Okey, ini jawapan yang kedua. So jawapan yang ketiga adalah, do you have a job? Let's see who you interact with on the daily basis. Anda ada kerja tak? Kalau anda kerja, siapa yang anda jumpa setiap hari? Okey, yang keempat, it is okay if you think you don't know anybody. Let me show how you can do it online with social media. Okey, ini terutamanya kepada Gen Y. Kalau it's okay, tak apa kalau anda tak kenal sesiapa. Saya tunjukkan macam mana kita boleh buat bisnes ini secara online dengan social media. Okey, ada lagi? Oh, banyak kan ni? Okey, sikit lagi. Okey. Yang ke-13, I don't know how to do this. Tak tahu macam mana nak buat ni. Ramai orang yang bermula hari ini, bermula dengan tidak tahu. Okay. Maksudnya many people who succeed starting not knowing how to do the business, but they got leaders and a team to help them get where they are today. Ramai orang yang bermula dekat sini hari ini semua tidak tahu nak buat bisnes ni. Tetapi mereka ada leader dan juga kumpulan yang membantu mereka yang telah meletakkan mereka di dalam kedudukan mereka hari ini. Okay, that's why the company put a simple system to place for you to follow step by step so you can be one of the same page with the leaders. Okay, sebab itulah company hari ini dah menyediakan sistem yang sangat mudah, yang sangat canggih, yang anda hanya perlu ikut sahaja step by step, yang mana dengan sistem ini jika anda ikut, anda boleh anda boleh mengikuti jejak leader-leader anda nanti. Okay. Nombor 3, this business is so simple, even young kids can do it. I'm sure people like you will do well in just a matter of time. Okay, perniagaan ni memang sangat simple. Budak-budak pun boleh buat. Saya sangat yakin anda juga boleh buat lebih baik lagi. Hanya masa saja yang menentukan. Okay. Okay. Yang keempat, the beauty of the business you learn and earn simultaneously. Simultaneously. Okay. Yang best yang dekat dalam bisnes ni adalah semasa anda belajar, anda juga akan mendapat pendapatan. Sebab apa kita punya dekat sini adalah shop, share, earn. Kan? So dalam pada anda belajar, anda juga akan mendapat pendapatan secara serentak. Itulah yang best dekat sini. Anda tak tahu macam mana nak buat, tak apa. Sebab apa dalam pada anda belajar, pada masa sama juga anda akan mendapat pendapatan di sini. Okay. Seterusnya adalah, I did those things before. Saya dah pernah buat dah benda ni sebelum ni. Okay, tell me what happened. Usually the method they went about it was wrong or they weren't teachable. If you had the right method with the right training, would you try? Okay. Bila dia kata, I dah pernah buat tapi tak pernah berjaya, kata dia kan. Dah macam-macam company dah aku buat tapi tak pernah pun jadi, kata dia kan. Okay, cuba kau ceritakan apa yang jadi. Macam mana kau buat, apa company yang kau buat. So bila dia bercerita tu, barulah kita akan nampak yang cara yang dia buat tu salah. Ataupun dia orang ni memang susah nak diajar kan. Jadi, if you had the right method, with the right training, would you try it? Okay, maksudnya kat sini, bila dia dah ceritakan kat sini, bila dah ceritakan apa yang dia buat sebelum ni, tak berjaya, okay. Kita cakap dengan dia, nak tak kalau aku tunjukkan jalan, cara yang betul, strategi yang betul, dengan training yang kita sediakan, nak tak buat? Kan? Sebab apa? Kita dah ada kita punya strategi dan training yang kita sentiasa sediakan. Okay, yang kedua, the business works just like a franchise works. If you had a franchise and the CEO taught you correctly and it failed, does that mean the franchise doesn't work? Kan? Bisnes ni berjalan seperti franchise. Franchise works. If you had a franchise, then the CEO taught you correctly and it failed. Okay. Dalam bisnes poten ni,
kita ada CEO ataupun kita company telah mengajar, memberi strategi yang betul, yang mana strategi itu telah terbukti ramai yang berjaya. Tetapi kalau katalah anda tidak berjaya, walaupun telah diajar perkara yang sama, adakah ianya disebabkan oleh company ataupun ada disebabkan yang diajar itu salah? Kan? Jadi does that mean the franchise doesn't work? Okay, maksud itu tak bermakna perniagaan itu tidak berjaya. Jadi kat sini apa yang penting adalah strategi yang akan kita tunjukkan kepada mereka. Okay, seterusnya, if I can show you how to make it work, will you give it another try? Kalau saya boleh tunjukkan kepada anda, ia betul-betul boleh berjaya, adakah anda nak cuba lagi? Keringat dekat. Okay, yang seterusnya, I don't want to approach my family and close friend. Dia kata dia tak nak jumpa dengan kawan dengan family dia. Dia kata sebab apa, ramai kalau jumpa kawan, jumpa family ni selalunya memang reject. Betul tak? Banyak kan? Itu memang biasa, semua orang akan jumpa. Termasuklah saya, bila jumpa keluarga sendiri, kawan-kawan sendiri, mula-mula dulu semua reject. Kebanyakannya kan? Bukan semualah, kebanyakannya. Alright. So, apa jawapan yang kita boleh jawab kat sini? Okay. Pertama adalah, would it be better if I approach them? Adakah lebih baik kalau saya yang jumpa mereka? Kan? Kalau dia kata dia tak boleh nak jumpa, tak nak jumpa kawan-kawan dia ataupun keluarga dia, boleh tak lebih baik saya yang pergi jumpa mereka? Kita offer kita punya prospek tadi, kita yang jumpa dia punya family ataupun kawan-kawan dia. Bolehlah kita buat melalui macam VVSGP kan, ataupun SGP, pergi macam jumpa, buat home party kat rumah dia punya rumah mereka, rumah prospek kita. Itu antara benda yang kita boleh suggest dekat dia. Okay, nombor 2, if I could show you how to do it without your friends and family, would you look into it more? Maksudnya kat sini, kalau katalah saya boleh tunjukkan kepada anda tanpa perlu anda berjumpa kawan dan family anda dulu, nak tak anda buat? Kalau dia kata tak nak jumpa kawan dengan family, kita tunjukkan dia cara macam mana kita boleh, dia boleh buat dengan tanpa berjumpa dengan kawan dan dengan keluarga mereka dulu. Okay. Would you consider helping your family and friends with health and financial issue? Adakah anda boleh consider atau pertimbangkan untuk membantu keluarga anda dan juga kawan-kawan anda dengan kesihatan dan financial issue? So dekat sini kita bukan berjumpa dia untuk hanya nak ajak buat bisnes, tetapi kita juga boleh approach kita punya family dengan kesihatan. Right. We are not asking to sell anything, but just share what you like and enjoy. Kita tak suruh anda menjual. Anda cuma share je benda produk yang anda dah dapat, anda dah makan, yang anda rasa produk ini sangat bagus dan produk ini sangat bermanfaat. Okay. Yang kelima, did you ever recommend a movie or restaurant? Then you already did the business. You just never got paid for it. Kan? Pernah tak hari ni, bila anda pergi satu-satu restoran tu memang rasa sedap sangat. Lepas tu anda bercerita dekat anda punya friends ataupun keluarga. Kan? Dan adakah anda mendapat anda dibayar untuk buat begitu? Tak ada kan? Tapi hari ini bila anda dah menggunakan produk ini, produk sangat bagus, lepas tu anda bercerita je macam mana anda recommend dekat orang tentang movie ataupun tentang restoran. Macam kita makan steak dekat Menate kan, saya panggil Menate. Kat Menate tu kan, sedap betul steak kat Menate tu kan. So kita secara tak langsung kita dah bercerita, kita dah share. Kita dah share tentang tu, so kawan-kawan kita ataupun keluarga kita lepas tu nak makan steak, dia dah tak ingat lain, dia akan pergi ke Menate. Kan? Jadi hari ini, kalau katalah anda dah makan produk ni, dah gunakan produk ni, anda cerita kopi ni sedap betul lah, tak pernah rasa kopi ni macam ni punya sedap. Bercerita je ke kawan-kawan kita, bercerita dekat kita punya adik-beradik kita. Lama-lama bila orang nak minum kopi, bila tinggal tak apa yang anda cakap. So itulah cara kita buat bisnes ni bersama dengan kawan-kawan dan juga bersama dengan kita punya keluarga. So jadi itulah saya sampai situ saja dia punya kata antara tips-tips ya, macam mana untuk kita nak handling rejection. Mana hilang ni? Ada lagi. Okey, alhamdulillah. Jadi dapat tak hari ni tips tu? Dapat. Terbaik Sifu.
Tekak dah kering ni, tak boleh cakap lama-lama. Ni kan lain pula cari ni kan. Pergi minum tu. Minum. So jadi Mancur. hari ni itulah yang hari ni kita nak sampaikan hari ni. Bila kita dalam keadaan hari ni kita semua dalam keadaan orang kata berpuasa ya. Kita dalam keadaan letih, kita kadang memang betul, memang ramai orang yang rasa macam tu. Tetapi seperti mana yang mentor cakap, jangan jadikan itu sebagai alasan. Jadi ini adalah salah satu benda yang saya nak sampaikan pada anda hari ini adalah salah satunya supaya mengekalkan momentum anda. Hari ini ramai daripada anda daripada dalam ni semua dah pergi kepada kita program TTP hari itu. Betul tak? Kan? So, jangan biarkan lepas anda balik daripada TTP tu anda terus senyap. Sebab apa dia akan merugikan anda. Sangat merugikan. Sebab apa? Momentum daripada TTP tu kalau anda tengok macam yang sebelah utara gitu kan. Lepas balik-balik je tu hari mereka terus buat. Mereka terus buat. Sampailah hari ini. Jadi dia punya momentum dia memang sangat bagus saya tengok. Tetapi di sebelah selatan hari tu lepas habis je TTP kita terus puasa kan. Bila terus puasa tu semua dah banyak saya tengok ramai yang tidak dapat memberi, tak ada impact ya. Balik daripada TTP tu masih macam tu lagi, tidak ada impact. So itu adalah sesuatu benda yang sangat rugi. Ya, sangat-sangat rugi. Sebab apa kita nakkan dia punya impact tu daripada TTP tu balik tu kita terus buat. Tapi bila anda tak buat apa-apa sebalik daripada TTP, dia akan membuatkan anda sama seperti sebelum TTP. Sebab masa TTP tu kita dah belajar macam mana nak present, kita dah mendapat keyakinan. Balik daripada TTP tu kita dah ada banyak keyakinan untuk bercerita dengan orang, bercakap dengan orang. Tapi bila kita balik tu kita terus senyap, puasa, kita bagi alasan puasa kan, kita bagi alasan letih, bagi alasan PKP lah apa semua sekali. Dia lepas 2 hari je habis lah, hilang lah. Dia selalunya macam tu, paling maksimum pun 2 hari je. Sebab tu dia kena teruskan dengan momentum tu. Jadi untuk nak meneruskan momentum tu ada banyak cara yang kita boleh buat ya. Tadi macam mentor pun dah share. Jadi hari ni kita nak minta seseorang share dekat kita juga kat sini ya. Macam mana dia mengekalkan momentum dia selepas balik daripada TTP di dalam waktu Ramadan ni. Untuk itu kita nak panggil kita punya salah seorang kita punya Gen Y punya leader ya, yang telah bersama dengan kita pada tengah hari ini untuk berkongsi macam mana beliau mengekalkan momentum beliau di sepanjang bulan Ramadan dan selepas TTP ni. Kita persilakan kita punya sifu hebat kita. Kita punya Gen Y. Saudara Zawi. Silakan Zawi. Alright. Okay. Assalamualaikum semua. Terima kasih Sifu dan Tuan Romizal. Baik, persoalan dia bagaimana saya dapat mengekalkan saya punya momentum lah. Jadi sebelum bulan puasa saya rasa kita agak orang kata boleh menjalankan perniagaan ni secara orang kata mudah. Sebab kita boleh pergi ke mana-mana dan kita nak jumpa prospek dekat kedai pun tak ada masalah lah. Jadi masa tu kita semua anggap benda tu kita boleh buat secara relax-relax lah kan. Jadi bila masuk je bulan puasa saya rasa macam tak boleh macam ni. Kita kena fikir sesuatu benda yang bagaimana nak cover balik ataupun bulan puasa ni kita tak boleh nak pergi kedai, macam mana kita nak buat kan. Jadi banyaklah idea-idea ataupun yang saya bincang dengan yang tim-tim lain macam mana kita nak tingkatkan orang kata momentum dalam kita punya perniagaan ni. Jadi kalau anda lihat yang pertama apa yang saya buat waktu bulan puasa, saya banyak post di social media lah. Okay, macam Mentor Amri cakap bukan setakat setiap hari benda yang sama je kita post benda yang berlainan tapi yang berkenaan dengan Bolton lah. Jadi kalau anda follow saya punya Facebook ataupun anda follow leader-leader yang lain, diorang banyak post berkenaan Bolton ataupun berkenaan aktiviti kita. Jadi kenapa saya post social media? Untuk saya juga, untuk saya mendapatkan momentum, untuk saya dapatkan semangat balik dengan
apabila diorang memberi komen-komen, diorang memberi komen-komen yang membuatkan saya lebih semangat. Jadi sebab apa saya post di social media, untuk mendapatkan komen-komen mereka ni, untuk saya lebih bersemangat untuk buat di waktu ataupun bulan puasa ni. Itu yang pertama lah. Jadi dekat social media pun kita kena banyakkan post dengan benda-benda yang kreatif lah. Macam saya tengok kita buat benda-benda yang kreatif, contoh macam susu kita campur dengan V-Cafe. Benda-benda macam tu yang membuatkan orang nak buat juga. Dari situ kita akan nampak, dari situ juga kita boleh push sale jugalah. Daripada benda-benda yang kreatif tu, saya dah suruh kata tim-tim ataupun Gen Y, kita kena buat sesuatu yang kreatif supaya mereka akan beli kita punya produk ni. Jadi dengan V-Cafe dengan susu tu, saya nampak benda tu sale ni meningkat lah sebenarnya. Kalau anda dapat buat benda tu yang kreatif. Jadi yang kedua, bila kita tak boleh jumpa prospek, setiap malam saya ada rutin lah. Lepas je ataupun tarawih apa semua, saya akan set kata masa untuk prospek di kedai mamak. Jadi setiap hari tu memang orang yang berlainan ataupun network saya sendiri. Jadi macam mana saya nak dapatkan semangat tu balik, saya kena jumpa prospek dan saya jumpa balik prospek, saya jumpa balik saya punya network untuk memberi untuk motivate mereka. Bila saya memberikan motivasi dekat mereka, secara tidak langsung saya ada orang kata tanggungjawab untuk meneruskan lagi perniagaan ini. Jadi dari situ saya memang betul-betul nak buat perniagaan ni secara konsisten lah. Okay. Jadi seterusnya orang kata setiap pagi bila saya bangun pagi, saya akan gunakan waktu pagi tu untuk kita follow up balik customer. Kita follow up balik kita punya network yang sebagai pengguna tu, bukan yang network yang ni. Kita follow up balik customer yang beli sekotak kopi ataupun kita follow up balik customer agent yang sebagai pengguna. Saya tengok bila saya follow up balik akan ada sale. Percayalah cakap saya, kalau anda balik follow up balik mereka semua yang lama ni, mesti diorang akan beli lagi, percayalah. Jadi mereka kadang-kadang mereka segan nak orang kata nak beli lagi, mereka segan nak bertanya apa semua. Jadi anda kena follow up balik customer-customer lama ni supaya ada pembelian dari situ. Jadi bila saya buat follow up macam tu, alhamdulillah memang ada perbezaan lah. Dari segi produk dan dari segi combo-combo tu pun diorang beli. Jadi itu yang ketiga lah. Yang keempat, saya sebagai kata leader ni, bagaimana saya mengekalkan momentum, saya bantu network saya ni mengekalkan momentum juga. Jadi kalau yang kenal saya, memang saya hari-hari WhatsApp dia apa progress, saya hari-hari WhatsApp dia bagaimana dia punya progress semua, sampaikan dia orang rimas. Jadi sebenarnya itu adalah untuk mereka, untuk saya bantu mereka dapat apa yang macam saya dapat. Jadi saya tak kisah kalau dia orang fikir saya ni jenis memaksa ke apa, tapi sebenarnya bila anda akan dapat hasil itu, anda akan lihatlah, mungkin anda akan berterima kasih kepada saya lah. Jadi benda-benda begini, kalau anda dah ada network masing-masing, mungkin anda boleh follow up anda punya network balik. Kalau anda rasa nak paksa, anda betul-betul nak bantu network anda ni, kadang-kadang paksa tu adalah benda yang bagi saya sangat perlu. Itulah yang membuatkan saya di waktu bulan puasa ni, inilah aktiviti saya lah. Bagaimana saya nak survive bulan puasa ni dan bulan raya ni, itulah dia poin-poin yang saya boleh bagi. Dan insyaAllah dengan poin-poin ni dapat sedikit banyak membantu anak engineer yang lain lah.
Jadi itu saja saya punya poin-poin dia. Jadi harap membantulah. Jadi balik kepada Sifu Azli. Okey, terbaik Melvin. Terima kasih kita punya seorang kita punya leader kita ya, Saudara Zawi. Saya memang kagumlah dengan dia kerana apa, beliau walaupun dalam masa yang singkat, alhamdulillah hari ini beliau belajar sambil buat income. Betul tak Zawi? Kan? Sambil belajar sambil buat income. Betul. Mana ada tu dah pandai baru dapat income, tak ada. Dia sambil belajar sambil dapat income. Sambil belajar sambil dapat income. Tahu-tahu income dia dah banyak je. Kan? Jadi itulah cara kita buat kat sini. Memang kita akan mendapat income sambil kita belajar. Jadi itu sebab kita kena belajar dan kita kena praktikan. Dan alhamdulillah saya nampak memang sebenarnya kenapa saya panggil Zawi tadi, kerana saya nampak dia punya momentum dia dalam waktu bulan puasa ni. Dia waktu orang lain semua turun, dia masih maintain dan menaik. Ya. Sebab tu saya nampak dia punya usaha dekat situ. Itu yang kita minta dia share. Dan terima kasih Saudara Zawi sekali lagi yang dapat berkongsi dengan kita punya ejen-ejen semua macam mana anda melakukan untuk mengekalkan momentum anda di waktu dalam bulan puasa ni. So terima kasih sekali lagi. Jadi macam diri saya dulu sebelum ni, apa yang saya buat waktu bulan puasa tahun lepas, memang dan sebelum tu lah, memang saya banyak menggunakan online macam Saudara Zawi lah. Sebab apa, ramai orang kata susah nak keluar. Jadi kalau katalah susah nak keluar, anda kena belajar macam mana nak buat online. Bila anda belajar buat online, senang. Anda tak perlu nak keluar, buat online, buat apa tu, marketing, buat iklan daripada rumah. Lepas tu bila orang order, anda boleh tinggal post saja setiap hari. Bayangkan anda tahu tak, bulan puasa tahun lepas, saya jual VR4 kapsul 1 bulan. Bulan puasa 800 kotak. Itulah waktu bulan puasa tahun lepas. Kan? 800 kotak dalam bulan puasa hanya dengan online saja. Jadi benda-benda macam tu yang sebenarnya anda semua kena belajar, kena explore macam mana nak buat. Dulu saya memang banyak mengajar, tapi hari ni saya susah sikit nak mengajar, rambut aku lepehnya. Okey, susah sikit nak mengajar kerana dah kekangan masa dan juga kita susah nak berjumpa kan. Kalau dulu jumpa lagi senang sikit. Tapi sebenarnya hari ini anda ada banyak peluang untuk belajar dekat luar sana. Banyak orang yang lebih pandai daripada saya yang boleh mengajar. Yang lebih yang kata lebih efektif. Carilah guru-guru ataupun sifu-sifu yang boleh mengajar anda selain daripada saya. Kalau nak jumpa dengan saya pun boleh, tak ada masalah. Okey. Jadi untuk itu saya rasa sampai di situ saja saya punya segmen untuk perkongsian saya, dan hari ini saya nak ingatkan sekali lagi, hari ini hari last kita punya promosi. Promosi ni disediakan oleh syarikat, sangat kata memang terbaik lah. Daripada lepas habis je promosi vitamin, disambung pula dengan promosi VR4 kapsul ni. So jangan lepaskan peluang ini. Jangan takut untuk bermodal. Jangan takut untuk bermodal untuk beli package di waktu promosi ini, kerana inilah masa yang terbaik untuk anda beli, kerana anda akan dapat harga lebih murah. Bayangkan dengan harga 480 dapat balik anda punya referral commission 100, anda dapat 7 kotak. Bagi dengan 380, kos anda sebenarnya hanya lebih kurang RM50 sahaja. Tak sampai RM50. Jadi kat situlah, inilah masa je anda nak untung banyak. Sebab tu bila waktu time saya jual 800 kotak dulu, kan, saya punya untung 1 kotak lebih daripada RM50. Kenapa? Macam inilah saya buat. Saya beli waktu tu, waktu time promosi saja saya akan beli gila-gila je. Saya akan ambil paling kurang pun 2-3 premium untuk saya punya stok. Sebab tu saya boleh jual banyak. Jadi untuk anda nak jual banyak, untuk anda nak dapat income banyak, anda kena tahu, kena faham satu, iaitu anda kena bermodal. Jangan nak harapkan modal satu basic, satu set tu saja untuk nak income banyak sangat. Nak dapat income sampai beribu-ribu, memanglah susah. Tapi anda kena berani dalam bisnes ni. Kita jangan takut, kat sini kita memang tak akan rugi. Anda belilah banyak-banyak, anda tak akan rugi punya. Saya garanti anda tak akan rugi. Paling tidak pun kalau tak habis pun anda boleh makan sendiri. Okay? Nak mandi pun tak apa. Tapi jangan takut, insyaAllah. Kita kat sini tak pernah lagi jumpa orang kata saya tak boleh jual produk ni. Kita tak pernah jumpa lagi orang letak produk bawah katil. So saya rasa sampai situ saja, insyaAllah. Saya nak serahkan balik kita punya ni rancangan ni kepada kita punya host kita, saudara Rewizal. So saya sudah dengan billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon ampun dan maaf jika ada silap dan terkasar bahasa. Sungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan itu datang daripada saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Tuan Rizal. Terima kasih Okey, Sifu. terima kasih Sifu atas perkongsian yang diberikan. Terima kasih juga kepada kita punya leader Gen Y kita ya, Saudara Zawi. Betul seperti apa yang Sifu cakap tadi, apabila company keluarkan promosi-promosi macam ni, memang kalau kita tak grab, kita tak ambil peluang, memang rugi lah. Contoh kalau macam sekarang ni, kalau promosi sekarang ni free satu kotak untuk setiap set, modalkan sikit, ambil 10 set, free 10 kotak. 10 kotak tu untuk ejen punya harga pun kita dah untung RM800. Kalau kita jual pula lagi, semua yang kita jual tadi tu, 2,900 paling kurang kita punya untung daripada 10 set tadi tu. Modal kita 10 set tadi tu berapa? Kita dapat balik kan? Dapat balik bonus referral, kita dapat balik pairing apa semua. Jadi tak rugi. Kepada macam saya dulu pun waktu saya aktif dalam jualan dengan Sifu waktu online tu, setiap kali company buat promotion macam ni, tanyalah Sifu, kurang-kurang 2-3 premium saya akan ambil. Memang takkan lepas peluangnya. Sebab produk tu kita confirm habisnya. Orang mencari. Kalau tak kita boleh rolling untuk ejen sendiri juga. Kalau ejen kita nak produk cepat pun kita boleh guna juga. Jadi benda tu takkan rugi kita. Okey, jadi sekarang ni promotion ni tinggal sampai tengah malam ni. Lagi siapa yang masih belum berkesempatan nak rebut promotion ni, boleh ambil sekarang. Okey, contoh kalau kita ambil simple calculation pun, kita encourage kita punya network untuk ambil promotion ni. Kalau 10 orang ambil satu set pun, kita akan dapat sekurang-kurangnya 150 ke 250 untuk bonus development saja. Dekat situ pun kita boleh dapat untung juga, dan mereka sendiri pun akan dapat untung juga, dapat produk percuma kan. Jadi macam saudara Zawi tadi, memang kita nampak lah dia aktif betul post dekat Facebook tiap-tiap hari. Jadi sebab itulah kita kata kenapa budak-budak lepasan ijazah sekarang pun belum tentu dapat kerja kan. Jadi tambah pula di waktu sekarang ni COVID, dengan bulan puasa, kalau nak bisnes lebih masa pun kena compound RM50,000 kan. Kita dalam Voten nak buat sampai pukul 2-3 pagi pun tak kisah, sebab kita online saja. Kita net commerce. So orang yang ada kerja dekat luar tu banyak yang terkesan dengan COVID, dengan bulan puasa ni. Jadi alhamdulillah kita masih boleh jalankan seperti biasa. Cuma yang membezakan kita tadi itulah yang mentor cakap tu, RM, rajin atau malas. Rajin kita akan dapat macam biasa. Kalau kita layan kita punya malas, memang tak dapat lah. Dan kepada leader-leader pun kita kena praktikkan systematic ikhlas. Systematic ikhlas ni maksud dia, kalau kita lakukan sedikit tapi kita harapkan lebih, kita akan dapat sikit. Tapi kalau kita buat lebih dan kita harap lebih, kita akan dapat lebih macam yang dia. Kalau kita buat sama banyak dengan apa yang kita harapkan, kita akan dapat sama banyak seperti mana yang kita harapkan. Tapi kalau kita buat tu lebih tanpa mengharapkan apa-apa, yang ni yang orang tak dapat ni. Kita buat tanpa mengharapkan apa-apa, insyaAllah hasil dia tak terhingga. Bukan kita dapat kurang, bukan kita dapat lebih, tapi tak terhingga. So ikhlaskan diri kita untuk systematic ikhlas tadi. Dan juga kita memang bersyukurlah dalam bisnes Voten sekarang ni, risiko kita dalam bisnes ni cuma diri kita saja. Kalau kita buat, kita dapat. Kita tak buat, kita tak dapat. Risiko dia bukan pada produk kita memang tip top, tak ada risiko. Company kita pun best, tak ada risiko. Kita punya commission plan pun best, tak ada risiko. Jadi risiko dia diri kita saja. Kalau kita buat, kita dapat. Kita tak buat, kita tak dapat. Jadi saya buka sedikit ruang kepada ejen-ejen. Kalau ada yang nak bertanya ataupun nak minta sharing sikit daripada Sifu ataupun daripada Zawi ataupun daripada saya, boleh kemukakan sekarang. Kalau tak ada, nanti kita boleh tutup lah kita punya sesi pembelajaran untuk hari ni. InsyaAllah kita akan buat lagi selepas ni. Ada siapa-siapa yang nak tanya apa-apa ke? Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, saya Safari Majid Penang. Saya nak tanya soalan. Okey, kalau kita ada prospek, tetapi prospek kita ni macam sumber keuangan yang teruk lah. Jadi bagaimana cara untuk kita bantu dia? Terima kasih. Minta nak jawab ke? Saya nak jawab dulu. Jawab Mi.
Okey, dia sebenarnya bagi orang yang cakap kata dia tak ada macam saya lah. Apa yang saya praktikkan dulu waktu saya rekrutmen dalam networking. Bagi orang yang cakap alasan dia tak ada modal. Okey. Orang yang tak ada modal, kerja dia lebih sikit. Jadi contoh kalau dia kata dia tak ada modal walaupun nak ambil satu set yang berharga 480 atau 500 tadi, dia tak ada modal. Kita kata kalau tak ada modal, kerja dia lebih. Kerja dia lebih apa? Bawa jumpa prospek 5 orang. Kata walaupun dia belum join lagi, bawa saya jumpa 5 orang prospek, kawan-kawan ke saudara mara ke, untuk saya explainkan benda ni. Dan bila 5 orang prospek tadi berminat untuk join, secara automatik dia dah dapat sekurang-kurangnya 500 paling minimum, tak termasuk bonus development. Itu sebenarnya dia join secara percuma. Produk dia dapat, dia join secara percuma. Okey. Itu salah satu cara lah. Tapi kalau kata dia boleh jumpa dengan orang yang boleh bagi sumber kewangan pun dia boleh jumpa. Kita boleh tolong explainkan. Contoh kalau macam generasi Y Generasi Y kalau dia kata, kita jumpa dia memang muda lagi, tak bekerja ke apa ke, dia kata dia tak ada modal. Okey. Sumber keuangan dia sekarang adalah daripada ibu bapa dia tak bekerja lagi. Bawa kita jumpa dengan ibu bapa dia. Kita akan explainkan dia. Sebab ibu bapa ni akan support. Dia tak akan berkira punya. Kalau anak dia betul-betul bersungguh nak buat bisnes, walaupun modal 5,000, dia akan usaha keluarkan juga. Tapi modal kita tak besar pun. Kita kata minta sekurang-kurangnya 500 saja. Dan 500 tu kita bantu dia betul-betul. Jumpa sekurang-kurangnya 5 orang prospek ke 10 orang prospek, dia dah dapat balik modal, dah dapat untung sekali ganda dah. Itu yang kita boleh bantu dia. Ada penambahan Sifu? Okey. Tahu tak, saya ni kan sebenarnya saudara Romi ni adalah salah seorang saya punya idola dulu tau. Sebab apa dulu, sebelum ni saya kenal dia buat bisnes ni yang sebelumnya saya buat dengan dia. Dia bermula modal dia jual motor dia tau. Saya masih Wow, terbaik. Dia tak ada duit nak buat bisnes tu. Dia jual motor, dia sanggup jual motor dia dan dia dapat balik dalam berapa lama ni duit motor tu? Itulah waktu saya nak join, saya nak buat bisnes awal tu, waktu tu modal mulaan dia dalam 6,000 lebih. 6,000 lebih, saya jual saya punya motor Kawasaki Double R. Kawasaki Double R tu harga pasaran kalau nak ikutkan saya boleh jual dengan saya punya condition, dengan saya punya mileage dalam 9 ke 10,000. Tapi disebabkan saya nak bertindak segera, saya nak daftar segera, saya tak nak lapus iklan lama-lama. Jadi saya jual 6,000 je. Saya kena tambah lagi extra untuk join. Ramai orang cakap, apa kau jual murah sangat? Yang beli pun polis. Itulah saya punya sumber kewangan dan saya buat betul-betul tak sampai sebulan saya dapat balik modal saya. Nampak tak? Jadi tak sampai sebulan tu. tak sampai sebulan. Itu sebenarnya kita ni bila nak bantu orang, kita tengok kesungguhan orang tu. Seseorang yang sanggup berbuat sampai macam tu, orang macam tu selalu pasti akan berjaya. Kan? Dia sebenarnya duit ataupun modal itu bukanlah isu, tetapi kesungguhan dia. Seperti mana macam Romi cakap tadi, yang jadi masalah musuh utama adalah diri kita sendiri. Tapi kalau katalah kita sanggup keluar duit hari ni, kita nampak promosi ni tak ada duit ni kan, pergilah gadai ke jual apa-apa yang ada ni kan. Pasal nakkan harga promosi ni, orang-orang macam ni lah yang akan berjaya. Kerana dia tahu ambil kesempatan. Itulah peluang dia. So jadi macam mana kita nak bantu mereka yang tak ada, yang bermasalah, yang tak ada sumber kewangan ni, itulah cara dia, kita dengan memberi dia semangat, tunjukkan dia jalan yang betul, guide dia betul-betul sampai dia dapat, insyaAllah dalam masa sebulan, tak kata sebulan, seminggu pun boleh dapat balik. Kan? Itulah antara sebab kenapa saya nampak dulu Tuan Romizan ni, saya memang respect dia. Sebab apa? Dia berani, dia nampak peluang tu, dia berani, dia sanggup jual motor kesayangan dia. Double R tu, RR Romizan Rosli tu kan. Sampai kan tim dia pun dia panggil dulu tim Double R. Sebab apa? Motor dia Double R. Lepas dia jual motor tu, dia dapat kereta private. Dan hari ni tuan-tuan dan perempuan nak tahu, semalam saya dah pergi dengan Tuan Romizal pergi cari kereta untuk dia. Dia nak redeem kereta. Wow. Kereta apa yang keluar? Dia. Keluar kereta raya. Dia redeem kereta cash. So nampak tak? So jangan kita nampak apa yang kita ada sekarang ni kita terlalu attach. Sayang sangat. Jadi untuk kita bermodal, untuk kita berniaga mesti bermodal. Ini kita bermula kat sini untung, modal kita kecil. Kalau nak buka stesen minyak, modal lagi besar. Jadi itulah dia, mungkin insyaAllah boleh membantu, mudah-mudahan dapat membantu kita punya prospek kita. Okey, terima kasih.
Ada soalan lain lagi? Okey, kalau tak ada soalan. Assalamualaikum. Ada. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya nak tanya, saya berminat nak belajar marketing produk melalui online. Tapi saya online ni memang saya tak pandai nak buat dalam online ni. Macam mana kalau saya nak belajar? Bila masa sesuai nak belajar online dengan Sifu tu? Sifu. Akak duduk mana Kak? Duduk Labu. Labu mana? Oh, Labu Semban. Semban. Boleh. Nanti macam ini. Akak dalam grup siapa? Grup YB. Oh, grup YB. Okey, tak apa. Nanti saya akan susun dengan Tuan Khalil. Kita akan buat mungkin selepas raya kot. Ni sekarang ni dalam bulan puasa tak ada nak buat. Sebab tu saya banyak outstation. Ni besok pun dah keluar, dah pergi ke Johor ni. Ya? Baik. Lepas raya kita buat satu kelas nanti. Ya Tuan Khalil ya? Terima kasih. Okey, sama. Okey, baiklah. Kalau dah tak ada apa lagi, kita bolehlah tamatkan kita punya sesi pembelajaran kali ini dan insyaAllah kita akan buat lagi dari masa ke semasa sebab memang komitmen daripada Sifu sendiri, dia nak kita aktif untuk buat kelas-kelas ini supaya ejen kita semua akan dapat ilmu yang sepatutnya untuk berjaya dalam konten ni. Jadi daripada saya sendiri, saya minta maaf kalau ada salah dan silap kata saya. Terima kasih. Okey. Apa ni, minggu depan kita nak buat satu VVSGP, nanti kita akan bagi tahu. So standby lah semua dalam ni. Standby prospek lah masing-masing. InsyaAllah kita akan buat VVSGP lagi seperti sebelum ni. So join saja online macam ni, kita akan explainkan. Jadi kalau tak ada apa-apa lagi, insyaAllah selamat berpuasa diucapkan kepada semua. InsyaAllah jangan jadikan bulan puasa ni sebagai alasan, tapi jadikanlah bulan puasa ni sebagai kekuatan untuk kita terus berjuang dalam bisnes ni. Ingat kita ada ramai kat belakang kita. Kita ada family kita, anak bini kita, kita ada mak ayah kita. Jadi teruskan berusaha, jangan give up. InsyaAllah rezeki bulan puasa sebenarnya lebih luas daripada bulan biasa. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Sifali dan Terima kasih ilmu.